Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung kepada mereka yang menjadi sasaran saka. Siapa yang berpeluang besar, berpotensi untuk mendapat saka? Pertama, anak cucu yang sangat cetek pengetahuan agamanya. Semayang tidak, jarang semayang, Quran jarang baca, masjid tak datang, pengajian tak datang, mengamalkan Islam ni kurang dalam kehidupan dia. Pendek kata, tak reti tentang agama dia sendiri. Maka orang yang macam ni berpeluang untuk mewarisi saka sangat cerah. Tapi kalau kita orang yang rajin semayang, rajin baca Quran, insya-Allah. Dalam Al-Quran itu, dalam surah Baqarah itu, ada satu ayat yang ditulis oleh Allah 2000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. 2000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, ayat ni Allah tulis. Iaitu dua ayat yang terakhir di dalam suratul Baqarah. Ayat apa ya? Ayat amanar rasulu bima unzila ilaih, sampai habis ayat itu. Jadi tuan-tuan kalau beramal dengan ayat-ayat Quran sedemikian, insya-Allah saka maka ni takkan hampir pada tuan-tuan. Sebab dia tahu kalau dia duduk terbakar dia, rumah dia tak sesuai untuk dia diami. Yang kedua, anak cucu yang melanggar batasan agama dengan melakukan maksiat, berzina, minum arak, berjudi, tikam nombor, maka saka akan pergi pada orang macam ini. Yang seterusnya, saka juga menjadikan orang yang kuat pegangan agama sebagai sasaran. Bukan kata dia bila dia kuat pegangan agama tu dia dah tentu selamat, belum. Dia juga akan dicuba. Orang anak cucu yang ada pengetahuan agama yang kuat pun akan diuji. Nak tengok terror tak terror. Dan mereka ini kalau dapat disesatkan, merupakan satu kejayaan yang sangat besar bagi saka. Jadi kalau tuan-tuan ni orang rajin sembahyang, orang rajin baca Quran, memang orang baik, saka datang, itu perkara biasa. Dia nak test kita, nak tengok kita ni tunduk ataupun tidak tunduk pada dia. Dan kalau kita tunduk kepada dia, ini merupakan satu kejayaan pada saka. Kena lawan saka. Jangan tunduk, jangan sampai mengalah. Abang kalau dah tak lalu kita ni bela je lah. Itu maknanya orang dah putus asa dah. Fala ta'asu min rahillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Lawan, insya-Allah dia tak boleh bertenggek pada kita. Kemudian anak cucu yang sangat menginginkan anak, yang sangat menginginkan anak, yang teringin nak anak, yang nak anak sangat-sangat, maka anak cucu yang macam ini juga macam orang sebut bagai bantal, mengantuk seorang bantal, apa nama? Macam itu. Begitu juga anak cucu yang disayangi oleh tok nenek dia. Dan yang terakhir, orang yang berpeluang tinggi, cerah masa depan untuk dapat saka, ialah orang yang menginginkan kehebatan duniawi. Nak jadi kebal, nak jadi hebat, nak nampak cantik, nak nampak muda, nak jadi menega maju, nak pelaris, nak pelaris bagi orang kenal dia, bagi dia nampak orang gerun pada dia. Maka dia macam ini mewarisi, berpeluang cerah mewarisi saka. Yang seterusnya, tanda-tanda seseorang itu telah dihidapi oleh saka, atau cuba dihinggapi oleh saka, atau cuba saka nak masuk. Ada banyak tanda-tanda dia. Pertama, mimpi melihat hantu
di dalam tidur. Kedua, mimpi berada pada tempat yang sunyi. Ketiga, mimpi berada di kawasan kotor atau di kawasan perkuburan. Selalu mimpi duduk di kubur. Keempat, mimpi jatuh daripada tempat tinggi. Kelima, berdiri dan berjalan di dalam tidur. Boleh keluar rumah buka pintu, berjalan dalam tidur. Keberapa? Yang keenam, ketawa dan menangis di dalam tidur. Dia ketawa, kadang-kadang dia menangis, menjerit-jerit di dalam tidur. Yang ketujuh, gigi belaga ketika tidur. Belaga gigi, duk bunyi gigi kerak 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 ketika sedang tidur. Yang ke-8, mimpi melihat binatang seperti kucing, serigala, unta, ular, tikus, dan orang yang mimpi dipatuk ular. Kadang-kadang itu mimpi menandakan bahawa saka telah masuk dalam badan dia, bukan orang datang minang. Ya, sebab orang Melayu faham kalau ular patuk itu nak minang. Nak minang apa? Kita isteri orang. Nak minang macam mana? Kita isteri orang, kita laki orang minang macam mana? Baik. Kemudian mimpi menakutkan dan menyeramkan, dan juga mimpi buruk. Ya, mimpi yang kita sebut sebagai kena tindik. Kena tindik. Yang keseterusnya, mimpi yang menjadikan kita sering terjaga pada waktu malam dalam keadaan cemas dan takut dan susah tidur malam. Tidak boleh tidur malam melainkan selepas bersusah payah. Kemudian mimpi juga daripada saka tadi ialah mimpi menyusukan budak, menukung budak, dan mimpi ini khas untuk orang perempuan sahaja. Yang keseterusnya, mimpi melihat salib atau gereja atau padri, dan orang yang selalu merintih di dalam tidur. Merintih dalam tidur ni maknanya dia tidur, dia bunyi itu. Itu tanda-tanda dia. Itu ketika mimpi atau ketika tidur. Tanda-tanda ketika jaga. Tanda-tanda ketika jaga ialah terlalu emosional, sensitif. Dulu tak macam itu. Sejak dua menjak ni ustaz, kata sikit je terasa. Nak marah lah, lari pada rumah lah, menangis lah. Sensitif, terlalu sensitif. Ini tanda ketika jaga. Yang keseterusnya, nombor 2, mudah naik darah atau panas badan. Jadi akak-akak kalau suami tiba-tiba panas badan, nak marah saja, relax dulu. Jangan cepat melawan dia balik. Bila melawan dia pukul kita balik. Kadang-kadang bukan dia itu, kadang-kadang saka dia. Kemudian selalu pening. Bila pergi ke doktor, migraine. Bila pergi ke doktor, doktor kata migraine. Makan ubat migraine tak lega. Pening selalu. Kadang berat sebelah kiri, kadang berat belah kanan, sakit kepala dia. Ini tanda-tanda ada gejala saka. Ataupun selalu lalai daripada mengingati Allah. Semayang tak ingat, rasa malas nak semayang. Kalau tak semayang pun rasa seronok, rasa tak takut bila tak semayang. Ya, rasa tak takut bila tak semayang tu rasa relax. Nak semayang tu rasa malas. Ini gejala nombor 4. Gejala nombor 5, mengantuk pada waktu maghrib. Mengantuk pada bukan tempatnya. Khususnya bila kita berada dalam majlis ilmu. Ini dia. Tuan-tuan yang mana mengantuk ni,
Jaga-jagalah saka ke apa. Baik celik-celikkan mata. Selalunya mengantuk pada waktu maghrib. Terasa sangat. Waktu maghrib ni kadang-kadang menguap sampai keluar air mata. Air mata tu keluar tu, ngantuk. Bila keluar majlis ilmu tak mengantuk. Duduk tu mengantuk. Ini nombor 5. Nombor 6, malas. Lesu. Jadi malas. Nombor 7, bila terdapat sesuatu kesusahan, dia jadi panik. Mudah panik. Mudah gelabah. Bila ada masalah. Masalah sikit pun. Gas habis pun jadi kelang kabut. Padahal pergilah tukar. Dia jadi kelang kabut. Ya Allah, gas abang. Oh, dah habis lah gas abang. Laki dia pun nak unsur pakai kamu. Gas habis tu biasa. Macam tak nak habis gas. Dia jadi panik. Nombor 8. Rasa sakit pada satu-satu anggota badan. Kadang-kadang rasa sakit pada tulang belakang. Satu bahagian. Dia bukan banyak-banyak bahagian. Kadang sendi, kadang pinggang, kadang tulang belakang, kadang lengan. Lengan ni rasa kebal, lengan ni rasa macam terbakar, rasa panas. Tak masak tak boleh, nak boleh tak ni tak boleh. Rasa macam berat, terbakar. Dia satu-satu bahagian bila sakit. Dia bukan seluruh badan sakit. Satu bahagian saja yang sakit. Yang ke-9, dia memijak tapak kaki dia. Bila dia berjalan ataupun bila dia duduk, dia rasa macam kaki di bawah kaki ni ada batu. Ataupun macam ada telur. Dia pijak telur ataupun dia pijak batu. Dia rasa macam dia pijak benda bulat. Itu tanda-tanda pada waktu jaga. Yang keseterusnya, melihat sesuatu yang pelik. Saya kata dah tadi, waktu dia iron baju, dia perasan macam ada orang lintas pada dia. Yang ini saya katakan tadi berlaku selepas menyusukan budak dalam mimpi. Bila tuan-tuan menyusukan budak dalam mimpi, dia akan datang berjaga. Kadang-kadang tuan-tuan boleh nampak dia perasan dia lalu dia lintas. Ini tanda-tanda dia sedang menghampiri kita. Dan dia juga selalu didatangi dengan penyakit-penyakit yang tak dapat dikesan oleh doktor, yang selalu doktor sebut sebagai kanser. Jadi bila tuan-tuan ada kanser ini berpunca daripada 2-3 benda. Pertama, berpunca daripada si santau yang tidak diubati, atau yang lambat diubati, atau yang tidak boleh diubati. Selalunya santau akan bertukar menjadi kanser. Dan kanser juga dia boleh datang daripada bentuk saka, dalam bentuk jin. Jadi saya minta pada tuan-tuan, bagi orang yang kena kanser, saya minta pada tuan-tuan, tolong sembahyang malam selalu. Tolong bangun tahajud selalu. InsyaAllah jin atau saka atau kanser tadi dapat dihilangkan. Saya banyak kali cakap pada orang yang kena kanser dan mereka mengamalkan apa yang saya cakap, alhamdulillah. Malah ada pesakit yang sembuh daripada kanser. Kanser payudara boleh sembuh. Sepatutnya dipotong kedua-dua belah, tapi doktor tak potong. Tak jadi nak potong. Jadi rahsianya ialah semayang malam selalu. Jangan kata ustaz dah semayang semalam, ustaz tak lega. Memang tak lega baru semalam. Saya kata selalu, bukan semalam. Selalu. Boleh kata tiap-tiap malam. Buat suami isteri buat. Minta kepada Allah supaya penyakit ni keluar. Baik. Itu tanda-tanda ketika jaga. Dan kesan dan akibat orang yang terkena saka. Nombor 1, kesannya ialah sukar mendapat anak, payah dapat anak. Dan saya katakan tadi, dapat anak pun seksa. Kadang-kadang tak dapat anak, kadang-kadang tak boleh tidur suami isteri sebab keluar darah selalu. Jadi saya minta orang yang ada penyakit macam itu, cuba ingat balik, cuba cek balik, ada tak diamalkan
mentera-mentera, jampi-jampi yang pernah diberi oleh orang dulu-dulu untuk naik seri muka, naik wajah, nak bagi nampak lawa dan sebagainya. Kalau boleh, buangkan dan jangan amalkan doa tu. Terus jangan diamalkan. Mesti ada keyakinan pada diri kita bahawa kita semua lawa. Orang yang yakin dia lawa ialah orang laki-laki. Sebab tu orang laki-laki tak pernah pakai bedak, tak pernah pakai gincu bila keluar rumah. Sebab dia yakin, dia lawa. Jadi orang perempuan je tak apa yakin. Paksa dia nambah alat solek untuk menambahkan keyakinan. Sebenarnya kita memang dah lawa lah. Jadi akak-akak kalau nak lawa, jadi macam orang laki-laki. Sentiasa perasan lawa. Sebab tu orang laki-laki tak pernah pakai bedak, tak pernah berbetil bulu kening, tak pernah berbetil gincu, tak pernah. Sebab mereka yakin, aku dah lawa, nak apa solek-solek lagi. Jadi ya ustaz, yang kami yang solek banyak ni ustaz, mana tak lawa ustaz? Wallahualam. Fikir-fikirlah sendiri ya. Baik, kemudian banyak perkara yang berlaku dalam hidup. Dia berlaku banyak benda pelik dalam hidup dia. Misalnya dia jumpa dalam hutan, dia jumpa belakang rumah orang yang pelik-pelik. Siapa saya jumpa tadi abang? Jumpa siapa? Tak orang tua mana? Tak berjalan duk rengkok, tak pernah tengok pun. Dia duk jumpa benda-benda macam itu. Dia balik kampung, dia jumpa kat kampung. Dia singgah kat lebuh raya, dia jumpa dalam tandas. Satu orang tua duk ketok-ketok basuh tangan. Dekat singkir tu duk tengok muka. Siapa tahu kita pun duk tunggu dekat luar tandas. Tak keluar-keluar orang tua ni. Kita masuk balik dalam tandas, tak ada apa. Cari balik dekat tempat basuh tangan, tak ada apa perempuan ni. Siapa dia? Orang ni. Ni gejala saka. Sebab dia duk ikut kita. Tu yang jumpa di pasar, jumpa di kebun pisang, jumpa di belakang rumah, jumpa dekat bilik mandi. Sebab apa kita jumpa selalu? Sebab itulah pendamping kita. Itulah khadam kita. Dia nak tunjukkan dia tu ada ikut kita. Nombor 3. Tidak berupaya hidup dengan sempurna. Kerana mengidap pelbagai penyakit yang mana doktor tak dapat nak mendiagnosis. Doktor tak dapat nak kesan penyakit dia. Ada orang yang dilanda dengan penyakit gatal seluruh badan. Pergi pakai kulit, elok. Cek darah, elok. Tak tahu. Cek buah pinggang, elok. Tapi kulit ni gatal. Kulit gatal. Gatal semua-semua. Pegaul badan berdarah, berkulih berdarah. Selalunya orang macam ni, sebab dia dah tak jamu saka dia. Dia dah tak jamu dia punya khadam dia. Jadi dah hadam ni duk peringat dia dengan benda-benda macam itu. Jadi kalau ada macam tu, saya minta pada tuan-tuan jangan jamu lah khadam-khadam tadi. Tuan-tuan buat. Macam mana cara nak buat? Pergilah jumpa pakar perubatan. Di Malaysia ni banyak. Arundin ada, Mak Ekamuih ada, Darul Syifa ada, ya, Darul Ihsan ada, Darul Ridwan pun ada, Ustaz Syarhan ada. Pergilah jumpa. Jangan jumpa saya tak tahu. Main jumpa saya pening kepala pula. Ya, tuan-tuan pergi jumpa pakar-pakar perubatan, suruh buang saka. Baik, yang seterusnya, orang yang kena saka tidak suka bergaul dan tidak suka hidup bermasyarakat. Dia mari hidup menyendiri. Rumah tak buka, rumah tak buka tingkap, tutup. Nuri tak sampai, mati tak datang. Buat ceramah tak datang, apa pun tidak. Dia buat hair dia. Ini jenis orang yang ada saka. Kemudian sangat sensitif dan terasa dengan kata-kata orang. Orang kata sikit ambil hati. Orang terasa sikit dia sensitif. Kemudian orang yang ada saka, akibatnya ialah dia mengetahui perkara-perkara yang orang lain tak tahu. Okey, dia boleh tahu benda-benda yang orang lain tak tahu. Benda dia tak tahu. Dia kata apa, pergi cari kat ujung budak tu ada berapa pokok. Kita pun pergi cari budak tu, betul berapa pokok. Macam mana hang tahu? Kami dah cari di bawah pokok tu
Banyak kali tak nampak pun budak. Macam mana anda? Ni dia ada saka. Maka bila tuan-tuan dengar dia tengok dia cakap betul, tengok dia cakap tu betul, lama-lama tuan-tuan anggap dia boleh mengubah orang. Maka tuan-tuan pun akan jadi dia sebagai tok guru, nak belajar dengan dia. Sedangkan yang bagi tahu itu ialah sakanya. Jadi saya pesan banyak kali pada tuan-tuan, kalau ada kehilangan orang dalam sungai, orang mati lemah dan sebagainya, kumpulan-kumpulan yang ada saka ni kebanyakan akan datang. Saya dah ajar dah pada tuan-tuan dulu dalam CD-CD saya dulu, kalau kita ada lemas dalam sungai, dalam kolam, dalam kasip, jadi kita dah menyelam dengan TLDM, menyelam dengan bomba, tak jumpa. Orang kampung cari, tak jumpa. Baca Yasin, tak jumpa. Semaya hajat dulu berkampung dekat sungai tu, tak jumpa. Dalam kolam, tak jumpa. Saya dah ajar dah petuanya pada tuan-tuan. Tuan-tuan ambil 7 biji batu. 7 biji batu. Katakan dia terjun mandi di tepi sungai. Okey, tuan-tuan duduk di tempat dia mula-mula terjun. Duduk di situ. Batu yang pertama tuan-tuan baca Qul huwallah 7 kali. Batu nombor 2 tuan-tuan baca Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Kemudian batu ketiga Qul a'udzu birabbin nas. Okey, kemudian ayat kursi 7 kali. Kemudian mula-mula tadi saya lupa, Al-Fatihah 7 kali. Selawat 7 kali. Batu pertama Al-Fatihah 7 kali. Selawat 7 kali batu kedua. Batu ketiga Qul huwallah 7 kali. Batu keempat Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Kemudian batu kelima Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Batu keenam ayat kursi 7 kali. Dan batu yang ketujuh surah Al-A'raf ayat 13 7 kali. Dan batu ini tuan-tuan lemparkan sekali dalam sebiji dalam sungai tempat dia jatuh. Bismillahi Allahu Akbar. Tuan-tuan lempar sekali. Bismillahi Allahu Akbar. Setiap kali tuan-tuan lempar, tuan-tuan baca doa itu. InsyaAllah dengan izin Allah, orang yang mati lemah, yang hilang tadi akan ditemui. InsyaAllah dengan izin Tuhan. Bukan batu itu berkuasa. Doa tadi. Kita minta pertolongan daripada Allah. Tuan-tuan lempar je di situ. Kalau dia ada gangguan pada tempat dia hilang, batu tadi akan pukul orang-orang yang menyorok mayat tadi. Benda ini saya buat di Kuala Kangsar, di Sungai Perak. Ada pelajar saya mati lemah. Dia ada kelong ikan di situ. Ada sangka ikan, dia terjun tak naik. Bomba mai cari, penyelamat mai cari, rescue mai cari, tak jumpa. Satu kampung menyelam, tak jumpa. Jadi bila saya amalkan ini, buat macam ini, tak sampai 10 minit, orang jumpa ujung sana. Yang kedua ini saya amalkan di Merbuk, Kedah. Satu budak jatuh dalam tali air. Dia jatuh semalaman. Dia telefon pukul 9, dia minta buat. Pukul 9.30 jumpa. Jadi dengan izin Allah, tuan-tuan tak perlu nak pergi menurun, bawa kemenyan. Berasak tempat itu, menurun, siapa ni, tak payah tuan-tuan. Tak payah nak penyanyuk ayam, tak payah nak peranyuk darah, tak payah nak ambil bangkai anjing lempar dalam sungai, tak payah. Itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan saka yang nak menyesatkan kita. Baik, kemudian anak kepada anak, cucu yang mempunyai saka, dia akan jatuh kepada anak yang kecil-kecil, suka menangis, banyak menangis, kecil-kecil menangis. Tok dia tu belah saka, cucu tu kadang-kadang kuat menangis. Dan kadang-kadang cucu yang umur 10 tahun, 12 tahun, 16 tahun, perangai dia perangai buruk, buah nakal. Kita sebut autisme. Jenis budak lasak, orang yang buruk. Itu kesan daripada tok nenek yang ada saka, cucu-cucu dia jadi masalah. Jangan duk menjerit, tak jadi dulu. Baik, tarik anak syik. Baik. Dan orang-orang yang ada saka, kehidupannya adalah tak tentera, tak seronok, tak ceria. Baik.
Dan untuk merawat saka, saya katakan tadi, merawat saka dia ada dua jenis perawatan. Nombor satu, dipanggil seluruh anak cucu dia, anak-anak dia, cucu-cucu dia, dan diubat ke semua sekali, serentak diubatnya. Ataupun yang kedua, diubat kepada yang sakit sahaja. Misalnya isteri dia sakit, ubat yang dia saja. Dan saya minta pada tuan-tuan, janganlah berubat saka menggunakan rawatan yang tidak Islami. Nak darah, nak tanah kubur, nak kain kapan, tak payah. Perubatan buang saka menggunakan kaedah Quran, menggunakan kaedah hadis Nabi. Dan bagi tuan-tuan yang ada saka yang berubat tak lega-lega, paling mudah saya minta tuan-tuan habiskan 30 juzuk Al-Quran di dalam rumah tuan-tuan, dengan tuan-tuan sendiri membacanya. Bukan pergi upah budak tahfiz pergi baca. Kita sekarang nak ambil mudah, panggil je budak tahfiz, ustaz 40 orang minta dia membaca, selesai ustaz. Tuan-tuan sendiri baca, isteri baca, anak baca, mak bapak baca. 30 juzuk pastikan habis dalam rumah. Dan kalau boleh orang yang sakit tu baca. Bila nak habiskan ustaz, saya sakit, terpulang. Mungkin sehari sejuzuk, mungkin sehari setengah juzuk. Dan bila dah habis 30 juzuk, tuan-tuan boleh amalkan surah Al-Baqarah setiap hari sampai habis. 3 juzuk setiap hari sampai habis. Yang ketiga, jadikan amalan seharian mandi limau. Jadikan amalan seharian mandi limau. 1 petang 3 biji. Yang keempat, jadikan amalan mingguan, rumah tuan-tuan dibersihkan dengan cuka makan, dicampur garam kasar, dicampur lada hitam, dan dibacakan surah Yasin, dan ditabur sekeliling rumah tuan-tuan. Ini saja 4 rawatan untuk pembuangan saka. Untuk diri tuan-tuan boleh buat. Di sana dah buang tak mau, sini dah buang tak mau, sekarang tuan-tuan sendiri buat. Nombor 1, habiskan Al-Quran 30 juzuk dalam rumah tuan-tuan. Dan orang yang sakit itulah yang paling kena bacanya. Habiskan. Dan nak habiskan tu pula mengikut kemampuan tuan-tuan. Mungkin sebulan baru habis, mungkin 2 bulan baru habis, terpulang. Yang kedua, bila dah habis 30 juzuk, tuan-tuan kena baca Al-Baqarah setiap hari. Jadikan amalan, khususnya saya katakan tadi, 2 ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Yang ketiga, jadikan amalan kita sehari-harian mandi limau. 1 petang 3 biji limau. Limau nipis, jangan ambil sangkis pula. Okey. Dan yang keempat, seminggu sekali tuan-tuan ambil lada hitam, campur cuka makan, campur garam kasar, tuan-tuan gaulkan sekali, tuan-tuan baca Yasin, dan tuan-tuan tabur keliling rumah. InsyaAllah dia tak akan datang lagi untuk meninjau dan berdamping dengan tuan-tuan. Boleh ya? Baik, kita tengok soalan-soalan di sini. Baik, soalan pertama. Adakah anak-anak yang degil lagi malas akibat kemasukan hantu dan syaitan? Tadi saya dah sebut dah. Kadang-kadang tok nenek dia, mak bapak dia ada saka, dia mari datang gangguan kepada anak-anak cucu. Anak cucu dia jadi degil, anak cucu dia jadi melawan. Kita selalu ubat anak yang degil, sedangkan yang kena ubat ialah mak bapak dia. Tapi disebabkan mak bapak dia rasa tak sakit, kita kata anak tu yang sakit sebab anak tu yang degil, maka kita duk pulut ubat kepada anak.
Macam mana nak reda? Macam mana nak sembuh? Sedangkan anak tu tak sakit. Anak tu jadi macam itu sebab mak bapak dia yang ada saka. Yang patut diubat dulu ialah mak bapak dia itu, bukan anak dia. Jadi bila tuan-tuan mengubat pada bukan orangnya, bila nak sembuh? Makan ubat pada benda yang tak sakit, bila nak sembuh? Dia tak sakit, pergi makan ubat, macam mana nak sembuhnya dia? Ubat tak kena, sakit lain, ubat lain. Jadi saya minta kalau anak tuan-tuan degil, malas dan sebagainya, cuba kita, tok nenek dia, mak bapak dia, tok wan dia, opah dia, kita pergi berubat kita dulu. Kadang-kadang kita yang jadi punca, bukan budak tu yang jadi punca. Baik, nombor 2. Ada anak-anak yang dihantar ke kem anak soleh, balik tetap perangai lama. Biasa bro. Kem anak soleh ni seminggu, 7 hari je. Anak kita 14 tahun masuk kem 7 hari. Kalau kita dah didik anak 14 tahun pun tak berjaya, tak akan masuk kem 7 hari berjaya. Gitulah keadaannya. Masuk kem itu hanya untuk semangat, tetapi penyambungannya adalah di rumah kita. Sebab itu kalau tuan-tuan masuk kem sekolah saya punya syorkan sekurang-kurangnya masuk 3 kali. 3 kali. Sekali tak mau. Macam bulan lepas, bulan 3 masuk. Ini bulan 5 nak masuk buat lagi sekali. Masuk lagi sekali. 3 kali kem saya minta masuk. InsyaAllah kita buat sembahyang hajat sama-sama. Budak-budak ni akan diberi makan yang kita jampi, yang saya jampikan. Yang mana hak degil ni memang berah dia kita jampi. Segala makanan minum yang kita jampi. Waktu mereka tidur pun saya jampi lagi. Waktu mereka tidur adalah asrama tu, saya masuk asrama, saya pergi kepala budak degil-degil ni, saya bacakan. Yang laki-laki lah, yang perempuan dah kan tangkap pula. Yang perempuan kita minta ustazah dia buat. Saya ajarkan pada ustazah buat. Jadi ini yang kita buat. Sampai makan minum dia tu pun kita jampi lagi. Ya, untuk anak-anak yang degil-degil, alhamdulillah. Ya, yang mana hantar 2 lebih pada 2 kali, kesan dia cukup baik. Tapi ada yang sekali pun dah baik dah. Macam yang baru ni saya dapat 10 respon daripada mak bapak. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah anak saya dah semayang, tak perlu disuruh lagi. Ya, kadang-kadang dia sekejap je, dalam sebulan je baik, lepas tu dia buat hair balik. Sebab tu saya katakan tadi, kena berterusan di rumah, sambung pula. Baik. Anak saya kalau datang bulan, berlanjutan hingga sebulan, adakah ini penyakit atau bersangkutan saka? Dia telah berjumpa doktor dan makan ubat tapi tidak berkesan. Ini yang kita sebut sebagai istihadah, penyakit. Nabi ditanya, apakah itu istihadah? Kata Nabi, tendangan syaitan, terajang syaitan. Ya, terajang syaitan, tendangan syaitan. Jadi kalau dah makan ubat tak lega, pergi ke doktor pun tak lega, saya syorkan anak yang macam ini sila buat rawatan secara Islam. Dan rawatan secara Islam dia takkan suruh buka baju, buka seluar. Cuba buka seluar, ustaz nak tengok. Tuan-tuan balun penampar lah ustaz. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai budak tu kena rogol. Kita sekarang ni pergi jumpa bukan ustaz, kita pergi jumpa orang pengamal perubatan. Yang tu dia nak mengurut kononnya, mak bapak duduk di luar, saya nak mengurut budak ni. Tu yang jadi kod lain. Kadang-kadang dia tendangan syaitan, kita kena bagi makan ubat pada dia, kita ada rawatan pada dia yang ganggu perjalanan dia ni. Ya, selalunya duduk di situ, Nabi kata tendangan syaitan. Jadi syaitan duk kacau dia, duk terajang rahim dia sampai duk keluar darah dan sebagainya, nak mengganggu emosi, mengganggu perangai. Bila kahwin jadi payah, anak tak dapat, suami nak marah, ya, dan dia sendiri pun nak marah sebab tak berhenti-henti datang haid kepada dia. Jadi lama-lama dia mengganggu emosi yang boleh datang tekanan mental, perasaan dan sebagainya. Jadi saya syorkan pada yang bertanya, sila dapatkan rawatan di mana-mana pusat rawatan Islam. Baik. Ustaz, kami ingin tahu apakah hukum yang sebenarnya tentang tarian pocong-pocong. Ustaz A kata ianya haram, tetapi disangkal pula oleh Ustazah B. Ustazah B kata pocong-pocong hanya senaman,
Begitu juga dengan yoga. Kami yang mendengar menjadi begitu keliru tentang perbalahan pendapat ini. Ustaz A kata haram, Ustazah B kata harus. Harap dapat Ustaz jelaskan. Jadi bila majlis fatwa dah kata dah bahawa pocok-pocok tu haram, haram lah. Ustazah B ke C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ke? Tak ada lah. Bila jawatan kuasa fatwa, tuan-tuan ingat senang tak jawatan kuasa fatwa nak keluarkan haram? Dia kaji, dia teliti berbulan-bulan. Bukan hari ni mesyuarat, hari ni keluar fatwa. Dia mesti dapat penjelasan daripada orang yang mengamalkan yoga-yoga, ya, ataupun pocok-pocok. Dia mesti panggil pakar, dia kaji macam mana rentak bentuk. Dia juga mengkaji apa dia yang ada dalam yoga ataupun dalam yogurt. Termasuk juga dia mengkaji tentang pocok-pocok. Jadi bila ahli majlis fatwa mengatakan bahawa pocok-pocok tu haram, haram. Tapi Ustaz, kami tak ada buat gerakan Kristian ke, kami tidak ada meditasi Kristian pun. Mungkin kita tak buat meditasi Kristian, tetapi kita buat dalam bentuk yang kita tidak sedar. Jadi lebih baik tuan-tuan kalau sekadar nak buat pocok-pocok, nak menari bagi keluar peluk, tak usah buat gerakan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan yang bentuk lambang salib itu. Sebab pocok-pocok tu bila dibuatkan tarian dia pergi ke depan, dia pergi ke belakang, sekejap lagi pergi depan balik masuk kanan, sekejap lagi pergi ke tengah balik masuk kiri. Jadi itu yang gerakan meditasi Kristian dalam badan dia itu. Jadi kalau tuan-tuan nak buat pocok-pocok, buat saja. Tu ke kiri, tu ke kanan, tu sempat sudah. Taklah jatuh haram. Jadi mungkin Ustazah B ni membawa maksud macam itu. Ustaz A ni pula pegang kepada majlis fatwa. Jadi dua-dua betul. Dua-dua betul. Ustaz A betul, Ustazah B pun betul, Ustazah C pun betul. Jadi betul berlaku. Jadi tuan-tuan, bila fatwa dikeluarkan, jangan bantah. Kita orang awam, kita tidak tahu. Mereka orang alim dan ada autoriti. Kita kena hormat mereka. Teruslah bantah, biarlah. Walaupun kita baca dalam paper ada menteri tak setuju, kita dengar ada bekas mufti pun tak setuju. Bekas mufti ni dia seorang je betul pun. Orang lain semua salah. Saya tak mahu sebutlah mufti ni mufti mana. Biar dia seorang lah tuan-tuan. Jadi kita ada fatwa ada sendiri. Bila majlis fatwa wartakan benda ini, kita kena ikut. Tetapi saya sebut, pocok-pocok ni isu kecil. Dalam masjid ni berapa ramai yang buat pocok-pocok? Asal ada 10 orang je. Saya tak pernah buat pocok-pocok. Tengok pocok-pocok pun saya tak pernah tengok. Ada isu lain yang lebih besar, yang majlis fatwa kena keluarkan fatwa. Apa dia? Menyertai perayaan orang-orang kafir. Yang tu lagi ramai orang buat. Apa hukum orang Islam pergi sambut Taipusan, sambut Depa Bali, sambut Cak Gome, sambut pesta Pongal? Hari ni orang Melayu kita, khususnya pemimpin-pemimpin, dah buat benda ni. Bila ada perayaan Taipusan, mereka yang sibuk pi nyalakan lilin di gereja di Tokong, sambut sekali dengan bunga malai, pi belarak sekali, pi ambil buah nyuk, pi hempuk sekali. Dan kita ni pula orang-orang awam ni kena buat. Kaki-kaki tangan kerajaan kena hias pokok Christmas di pejabat bila nak sambut Christmas. Jadi apa hukum orang Islam menghias pokok Christmas untuk perayaan Christmas? Apa hukum orang Islam sambut di Bali campur dengan hari raya sekali, buat di raya? Yang ini lebih memerlukan fatwa kerana ramainya orang terlibat dan lebih menjejaskan akidah. Kalau sekadar pocok-pocok, tuan-tuan nak buat menari-menari, tak ada siapa kata haram. Tetapi kalau Taipusan, tuan-tuan pergi ke Tokong, tuan-tuan sendiri sambut dia, berlarak sekali masuk gunung Batu Kek tu, ada hukum. Wala talbisul haqqa bil batil. Islam adalah yang hak, mereka adalah batil. Hak dan batil tak boleh campur. Bila campur agama dengan agama, maka dia akan jadi pluralism. Yang ni yang saya sebut dalam ceramah saya bulan lepas, pluralism dan liberalism dan nationalism di Dewan Bandaran Ipoh.
Di antara ciri-ciri pluralism ialah tidak boleh mengatakan agama kita benar dan tidak boleh mengatakan agama orang lain salah. Agama semuanya adalah benar dan kita boleh campur semua agama. Ini adalah pluralism. Ini adalah sesat. Jadi kita nak satu fatwa yang lebih jelas tentang benda ini supaya orang Islam tak terlibat. Apa hukum nak sambut depa balik Vatikan? Apa hukum orang Melayu kita buat depa balik Vatikan? Apa hukum tu? Apa hukum bila hari raya depa Bali misalnya wartawan TV, wartawan surat khabar, membaca berita pakai sari, pakai tandil orang Islam kita. Yang ini lebih jelas nak hukum. Jadi kita minta kepada Majlis Fatwa jangan hanya nampak pada pucuk-pucuk, nampakkan sekali apa hukum sambut Christmas, apa hukum merayakan perayaan orang yang bukan Islam. Jadi benda ini saya akan sentuh dalam wacana intelek saya pada 4 hari bulan 4, hari Isnin, di Dewan Bandaran Ipoh, sebelah Masjid Negeri tu. Ada dewan besar sebelah Masjid Negeri. Orang putih panggil Town Hall. Macam kita orang kampung sebut Dewan Bandaran. Jadi tuan-tuan pergi, saya akan huraikan benda ini. Sebab yang akan datang ni ialah pegawai-pegawai kerajaan negeri, pegawai-pegawai pada semua jabatan. Jadi bila kita bercakap, kita mesti bercakap pada orang yang boleh buat kerja, yang boleh mengubah dasar. Kalau cakap pada tuan-tuan ni boleh cakap juga, tapi tuan-tuan tak boleh buat apa pun. Tuan-tuan bukan ada kuasa nak mengubah ke tidak. Jadi yang datang wacana intelek ini ialah pegawai-pegawai, esko, YB, ahli-ahli majlis mesyuarat. Jadi bila kita bercakap pada mereka, kita boleh cakap. Macam bulan lepas saya cakap tentang pluralism. Saya bercakap pada bulan lepas, saya kata kenapa kita hari ini bila sambut Maulidur Rasul bagi tokoh maulid pada orang bukan Islam. Seolah-olah dah habis dah orang Islam kita nak bagi tokoh sambutan Maulidur Rasul. Apa sebab dia boleh ambil SPM dapat bahasa Cina dapat tokoh, orang Cina dapat bahasa Arab dapat tokoh Maulidur Rasul? Apa sumbangan tok-tok guru ulama-ulama yang lagi besar, yang siang malam berkorban untuk Islam? Takkan nak bagi tokoh pada budak ni yang baru dapat SPM? Saya tak setuju saya. Jadi yang dengar ni semuanya pegawai-pegawai semua yang boleh mengubah benda ini. Sebab tu tuan-tuan kita kena buat. Saya kata kalau nak kirakan saya dengan budak Cina yang dapat Maulidur Rasul, saya lagi banyak jasa saya. Dia bukan masuk baku angkat sendiri, tidak. Tapi ini realiti dia. Saya bercakap sampai habis tekak, suara bercakap. Mengajar siang malam pagi petang. Apa sumbangan? Bukan saya minta sumbangan. Tapi berapa banyak ustaz-ustaz, tok-tok guru yang macam saya, yang hidupnya hanya untuk berdakwah. Nak bagi datuk, tobat lahum lah. Tidaklah. Tapi ini yang berlaku dalam masyarakat. Ulama tidak dipedulikan. Ya, ulama tidak diambil kisah, tidak diberi. Jadi bila saya cakap macam tu baru dia perasan, buka minda. Ada datang satu YB kata betul tak? Saya pun tak perasan apa Ustaz cakap. Jadi sebab tu saya pergi ke tempat-tempat macam itu. Tetapi bila saya ceramah ke tempat-tempat macam itu, ada pula segolongan orang belah sini pula cakap, nampak Ustaz kata tu UMNO lah tu. Geram benar saya tuan-tuan. Ada ke saya ni bila cakap itu UMNO, pergi tempat ceramah tempat macam tu UMNO. Apa ini? Saya pergi berceramah, bercakap benda yang hak. Jadi bukan saya UMNO ataupun PAS. Ini kerja je nak boykot saja. So boykot je, Manjung Mari ke apa ke? Boykot tak habis-habis penyakit. Apa salah saya dengan blok Manjung Mari ni? Apa dosa saya pada dia? Malah dia yang berdosa, duk fitnah saya tak habis-habis. Jadi saya minta ni malah hari ni sudah kata ramai ni pengikut blok Manjung Mari datang ni, pesan pada dia, jangan buat fitnah pada Ustaz Kazim. Dengar dulu apa yang saya cakap. Jangan fitnah tak habis-habis ni. InsyaAllah pada 4 hari bulan ni saya akan sentuh masalah pocok-pocok ni. Dan saya akan sentuh tentang masalah yang melibatkan perayaan-perayaan agama lain yang patut orang Islam ambil berat. Tajuk dia cinta agama dan kasih pada bangsa. Jadi kalau tuan-tuan senang boleh datang pada 4 hari bulan 4, hari Isnin jam 9 malam, sebelah Masjid Negeri, Dewan Bandaran Ipoh. Baik. Yang kedua, baru-baru ini saya ada mengikuti siaran TV.
Masalahnya kaum wanita dalam pemakaian bertudung, kita diwajibkan menutup leher ke diwajibkan menutup leher ke atau menutup dada. Sebabnya kebanyakan tudung sekarang hanya singkat, minta kepastian. Allah Ta'ala kata, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihin min jalabihin. Wahai nabi, bagi tahu kepada isteri kamu, bagi tahu pada anak perempuan kamu, bagi tahu kepada orang-orang perempuan, suruhlah mereka menutup aurat mereka dengan jalabihinna. Jalabihinna itu apa? Menutup keseluruhan tubuh badan dia, melainkan muka dan pergelangan tangan dan dadanya. Maknanya tudung ini menutup bahagian dada. Jadi akak-akak yang mana pakai tudung, pastikan tudung tu menutup bahagian dada. Tak kira lah 3 segi ke, 2 segi ke, 6 segi ke, tudung labuh ke, tudung 4 segi ke, janji tutup bahagian dada. Jadi yang tak berapa cantik, yang belum berapa sempurna ialah dada tuan-tuan tak ditutup, tudung tuan-tuan digulung pada tengkuk. Yang tu yang tak cantik. Jadi kalau boleh buka balik tudung tu, biarkan dia labuh ke menutup bahagian dada. 3 segi boleh, 6 segi boleh, apa pun boleh. Janji tutup tengkuk dan tutup bahagian dada itu. Itu pakaian dia. Sama ada dia tudung singkat ke, dia tudung labuh ke, itu lain masalah dia. Masalah dia menutup bahagian tengkuk sehingga di bawah dadanya. Dipanggil sebagai jalabihinnya. Dulu ada orang suka pakai tudung, dia lipat-lipat, dia belit di sini. Kemudian dada dia masuk. Tak apa cantik. Sebab tu saya pergi ceramah di Lebuh Raya. Saya kata Lebuh Raya menjadikan orang perempuan pakai tudung dah cantik. Cuma kalau boleh tudung tu di luar uniformnya. Sekarang tudungnya di dalam uniform. Kalau boleh di luar. Macam nurse. Sekarang nurse pun dah boleh di luar. Cantik dah. Itu yang terbaiknya. Tetapi kalau pakai tudung lagi, tudung di bawah, kemudian ada baju kot, itu haruslah tu. Ya, makna kita dah 2-3 lapis. Janganlah tudung tu di atas kot pula, jadi pelik pula. Jadi baju dah pakai, tudung dah pakai, blazer kot pula dia pakai. Yang tu tak jadi masalah. Baik, saya mimpi menyusu budak. Bagaimana menghalang saka daripada mengganggu. Jadi yang mana dah mimpi susu, dia bagi susu tadi, amalkan 4 petua yang saya sebutkan tadi. Baca Quran sampai habis, Al-Baqarah sampai habis, mandi limau dan pagar rumah dengan garam kasar tadi. Dan cuka makan, bukan cuka getak. Kalau go-go-go relai tangan. Ini bagi yang dah menyusu anak tadi ya. Baik. Mana ke dia lagi ni? Baik, saya pernah bermimpi menyusukan budak. Selang beberapa hari saya jatuh sakit, hampir setahun. Tapi sekarang Alhamdulillah saya dah sihat. Saya nak tanya, adakah ia akan berulang lagi? Saya selalu mengamalkan zikir setiap masa, baca Quran, majlis ilmu dan lain-lain yang mendekatkan diri dengan Tuhan. Okeylah, itulah cara dia, betul lah tu. Lepas ni kalau mimpi, potong mimpi tu. Jangan lagi biarkan dia minum susu kita. Sekarang dah sembuh, Alhamdulillah. Teruskan amalan. Cuma beringat, jangan lagi menyusu selepas ini dalam mimpi. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita mimpi melahirkan anak, apa maknanya? Tak tahu, mungkin dapat anak lah kot. Saya cuma sebut mimpi menyusu. Saya tak sebut mimpi beranak. Jadi mimpi beranak mungkin nak dapat anak. Nak dapat apa Ustaz? Upah dah 70. Jadi mimpi dapat rantai emas dengan duit emas. Jadi mimpi emas dan rantai emas ni kita boleh sebut mimpi dapat rezeki. Ya, mudah-mudahan makcik ni dapat rezeki lah, dengan sebab anak ataupun rezeki, emas dan duit pun rezeki. Maknanya mudah-mudahan murah rezeki. Mungkin boleh pergi haji ke, mungkin boleh pergi dia naik pangkat ke, mungkin dapat menantu ke, mungkin dapat jodoh ke, wallahu alam. Habis dah ya? Habis dah. Ya. Pelajar histeria ada kaitan dengan saka? Pelajar histeria kebanyakannya tak ada kaitan dengan saka. Tidak ada kaitan dengan saka. Saka dia lebih menjurus kepada seorang-seorang dia. Yang saya katakan tadi, di rumah dia tak tidur, dia sakit, tak dapat dikesan. Histeria lebih kepada gangguan perasaan, lemah semangat.
Baik, yang seterusnya tadi ada satu soalan. Jin ni makanan dia apa Ustaz? Ada kata asap, ada kata tulang. Dalam hadis Nabi, banyak Nabi sebut makanan jin. Nombor satu, asap. Sebab tu saya sangat tidak suka kalau tuan-tuan berubat menggunakan kemian dan tuan-tuan perasap kemian. Sebab perasap kemian itu ialah memanggil jin untuk datang makan. Jadi kalau tuan-tuan dapat berubat dengan mana-mana, dia suruh bakar kemian, tuan-tuan buang kemian tu. Buang kemian. Tidak ada perubatan menggunakan asap kemian. Asap kemian hanya diguna untuk orang mati, supaya bau mayat tidak keluar daripada rumah, atau mengurangkan bau mayat dalam rumah. Itu saja untuk kemian. Dan bila mayat tu dah dibawa ke kubur, tidak ada lagi perasapan kemian selepas kematian mayat. Asap kemian itu hanya untuk mengurangkan bau busuk mayat. Misalnya mayat mati lemak, baru jumpa 2 hari, memang busuk, jadi kita pasang kemian, lagi kuat, lagi bagus, supaya menutup aib si mati. Ataupun mayat tu dia mengeluarkan bau badan. Selalunya orang yang busuk ialah orang yang isap dada, orang yang minum arak. Orang yang isap dada 2 jam je mayat dia elok. Selepas itu mayat dia busuk sebab buah pinggang dia rosak. Orang yang buah pinggang dia rosak memang bau mayat busuk. Jadi jangan tuan-tuan kata orang yang bau busuk mayat tu sebab dia belah hantu, dia ada hantu. Tidak. Kadang-kadang dia penyakit buah pinggang. Bila buah pinggang dia rosak, dia mati, buah pinggang dia kebanyakannya boleh bertahan 2 jam saja daripada tarikh kematian. Selepas tu dia akan mengeluarkan bau yang kurang enak di bau. Bukan sebab dia belah hantu, dia penyakit buah pinggang, dia kencing manis, buah pinggang dia tak boleh nak berfungsi. Sebab itu Islam mengajar pada kita menyegerakan mengkebumikan jenazah supaya tak keluar bau-bau ini. Tetapi nak buat macam mana? Dia mati tengah malam, takkan kita nak ke bumi malam pukul 12. Maka pasanglah kemian. Itu tujuan dia. Bila dah ke bumi pukul 10 pagi besok, kemian tidak ada lagi dipasang. Jadi perubatan yang guna kemian dibakar keliling rumah itu untuk makanan jin. Termasuk makanan jin beretik, tulang. Dan Nabi kata makanan jin juga ialah makanan yang tidak ditudung di sebelah malam. Malam-malam tuan-tuan biarkan makanan tak bertudung, sisa makanan tak dibuang dalam tong sampah, maka jin juga datang dan akan makan dan menjilat makanan itu. Tuan-tuan kena makan, kena faham, jin makan bukan macam kita buka cikelat hek ni, nak kalau ngak jin bukan macam itu. Jin makan menghidu, jin makan menjilat. Dia bukan makan macam kita kena amang ngak baru telan. Jin tidak, dia hidu asap, dia jilat makanan. Itu maksud. Jadi kalau ada orang yang ambil darah ayam, ambil darah kambing, jamu dekat pokok, dia tak akan makan darah tu. Darah tu yang makan kucing menjilat ngak habis. Kita kata jin minum. Tidak. Jin tak akan minum darah, jin jilat. Maksud jilat secara jilat begitu. Dia bukan jilat sampai kering darah tu, tidak. Dia kena faham. Perubatan ada orang yang minta darah kambing, darah lembu, dijamu pada pokok. Darah tu tetap ada. Darah tu selagi tak tumpah, selagi itulah ada darah. Tapi jin akan datang dalam bentuk menjilat. Jadi makanan jin ialah dengan cara menghidu dan menjilat. Itu maksud dia. Bukan dia makan tulang tu. Kalau jin tu makan tulang, tuan-tuan nampaklah tulang tu bergerak. Masuk. Ya Allah, jin makan. Tapi tulang tu tetap di tanah. Tulang tu tetap dalam longkang. Tapi jin yang akan datang jilat dia. Kalau tuan-tuan bayangkan tulang tu dimakan, tuan-tuan nampaklah jin tu makan ngok. Bukan. Tulang tetap di situ. Dia cuma datang dalam bentuk menghidu dan menjilat. Ya. Darah tak boleh jilat gitu aja. Tak, yang minum Dracula tu bohong aja. Ya, tuan-tuan duk bayang Dracula ada gigit tokak, tak ada. Ya, cuma kadang-kadang darah tu hilang. Ya, kita panggil sekarang ni penyakit apa tu yang darah hilang. Tokok tambah, hilang tambah, tokok hilang. Darah sel putih makan sel darah merah. Penyakit apa ya? Ya? Leukemia ya.
Oh, iya. Bukan ada nama lain ke? Selain daripada leukemia ada nama lain tak? Apa dia? Apa dia? Thalassemia. Tu, thalassemia nama dia. Dia hilang darah merah. Darah merah dia hilang. Dia makan dia sel darah putih. Dia bukan leukemia, dia thalassemia tu. Ya, dia boleh, dia ada isteri thalassemia, suami tak thalassemia, dapat anak lah, macam-macam lah. Yang tu tuan-tuan pergi belajar lah. Yang tu darah hilang. Darah hilang tu sebab penyakit, bukan dengan sebab jin hisap darah dia. Boleh ya? Baik, saya rasa sekadar itu saja. Jadi saya dah tuliskan doa untuk bulan April. Ya. Ilmu silap mata. Silap mata terbahagi pada 2, 3. Satu nama dia silap mata. Silap mata tak berdosa. Silap mata ni macam apa? Daun teruk. Dia buat kalau kabut dah hilang nombor dia. Itu namanya kebijaksanaan tangan. Cepatnya tangan dia nak bohong mata kita. Itu tak berdosa. Itu dipanggil permainan silap mata. Permainan silap mata ni dia tak salah. Dia keluarkan belon, kemudian dia cocok belon tak pecah. Itu dia tipu kita. Dia bubuh gam lah, apalah. Yang tuan-tuan tengok dalam TV tu, dia belah perempuan. Ambil pisau, belah perempuan. Kita kata, ya Allah, apa ni? Bohong je tuan-tuan. Perempuan tu duduk di belakang. Bukan. Kadang-kadang dia ada benang, kita tak nampak benang. Ini nama dia silap mata. Tak salah langsung. Dia tipu kita salah. Habis kuat dia bohong je lah. Satu lagi nama dia black magic. Black magic ini yang nama dia sihir. Dia kaitan dengan sihir. Dia bukan kaitan dengan saka. Dia sihir. Sebab black magic atau sihir, dia wajib dipelajari baru dapat. Saka tak payah belajar. Memang dia dapat dalam keturunan. Tetapi black magic, dia mesti belajar. Kalau tak belajar, dia takkan dapat jadi black magic. Misalnya Dewi Copperfield, dia mesti belajar sihir, baru dia boleh jadi satu magician yang top. Jadi beza sihir, black magic, dia dipelajari. Belajar, menuntut. Maka dia akan boleh buat macam-macam benda yang orang tak nampak. Dia boleh jadi pukau orang, dia boleh jadikan orang tu pengsan, dia boleh petik orang tu jatuh, dia boleh petik orang tu bangun balik. Itu nama dia sihir. Sihir dipelajari. Saka tidak dipelajari. Saka memang dapat. Sebab orang tu yang ajar dia. Dalam menurun, orang tu bisik telinga dia, orang tu yang bagi macam-macam. Jin yang bagi. Itu beza di antara saka dengan black magic ataupun silap mata. Baik, boleh ya? Baik, saya dah tuliskan doa yang terbaru untuk bulan April. Doa ini untuk murah rezeki. Saya ada gariskan di situ. Doa tu saya ada gariskan. Tuan-tuan tolong ulang yang saya garis tu. Dapat tak? Doa tu. Dapat? Ada tak yang garis tu? Yang garis itulah yang tuan-tuan ulangkan sebanyak 7 kali. Baik, saya rasa sekadar itu saja. Jadi bagi siapa yang nak mengikuti wacana intelek saya, pada 4 hari bulan saya syorkan pergi ke Ipoh. Pada 4 hari bulan, hari Isnin, jam 9 malam. Khas bincang tentang masalah yang saya sebutkan tadi. Cukup sekadar itu, kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr innal insana lafi khusr Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahharil jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أحينا بالإيمان
وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. Kau umpama